Islam tak ada. Islam hanya membangun Islam akidah dalaman begitu. So bila negara-negara ini menerima keadilan Islam dan sebagainya, maka mereka menerima Islam, tetapi pembangunan dari segi akal ini banyak disumbangkan ataupun disumbangkan oleh tamu-tamu lain. Saya tak berapa bersetuju untuk mengatakan dia murtad ini Ibn Sina ni, sebab di zaman Nabi pun bila orang memaklumkan kepada Rasulullah SAW tentang perihal tentang Abdullah bin Ubay, seorang yang dikenali sebagai bapa munafik besar, Rasulullah tidak mengucap orang ini, malah ketika dia meninggal pun Rasulullah berhasrat untuk pergi sembahyang, hanya dilarang oleh Allah ya. Jadi maknanya pendekatan yang digunakan Rasulullah itu bukan pendekatan out kan. Tentang dia, tentang kita kena explore, sebab Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang berhubung dengan afala taqilun, afala tatadabbarun, afala yang tu macam-macam lah. Afala yang turuna ila ibli kaifa khuliqat, kemudian disebut juga tentang alam tara annallaha anda, apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah menurunkan hujan. Itu ayat-ayat yang jelas, banyak ayat Quran itu. Terlalu banyak, sampai ke 800 ayat lebih katanya ayat yang berbentuk demikian. Malah lebih banyak ayat-ayat ini daripada ayat yang aqimus shalah wa atuz zakah, itu tak banyak. Banyak ayat yang meminta kita memikirkan, memerhati, melihat, merenung, melihat kaum yang baru, melihat bagaimana pokok-pokok dijadikan dan sebagainya. Jadi oleh demikian pendekatan hanya Islam ini meraihkan keperluan ilmu. Kalau kita sedar dalam sejarah, saya tak sebut dalam kuliah ini sebab kita tak berhasrat nak bincang meniti dalam. Terdapat seorang ilmuwan besar Islam, dia panggil ilmuwan besar Islam, tapi dia bukan orang Islam. Hunain bin Ishaq yang dipanggil ataupun bekerja dengan Baitul Hikmah, yang tugasnya ialah untuk menterjemahkan karya-karya agung daripada peradaban silam. Tak banyak macam sekarang sebab penulisan tak banyak. Untuk kemudiannya dikomen, dianalise, dikritik oleh ilmuwan Islam. Saya baru baca PhD thesis pelajar UIA yang membuat satu thesis berkenaan dengan dialog di antara Ibn Sina dengan Al-Biruni. Tapi bukan dialog lah, sebab Ibn Sina dengan Al-Biruni tak pernah berdialog berdepan, tapi koresponden. Koresponden maknanya Al-Biruni tulis surat kepada Ibn Haytham, kepada Ibn Sina, menjelaskan tentang pandangan dia tentang fenomena alam. Kemudian Ibn Sina menjelaskan, kemudian Al-Biruni jawab balik. Tak salah sih sampai 18 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dan surat-surat koresponden mereka ini masih ada sampai sekarang. Hubungannya. Kemudian saya terlupa Mayor Baghdad telah menjemput Sirati dengan mata. Ini saya ada nota saya sini yang saya baca tesis itu, untuk berdialog tentang hal-hal benda ini. So maknanya kemuncak daripada ini ialah perdebatan, itu adalah perdebatan yang antaranya yang saudara sebut tadi lah. Tapi saya lebih tak suka untuk menggunakan pendekatan menghukum ini. Nahnu du'at la qudah, iaitu mereka di kafe, mereka ini. Kita walaupun dia orang kafir, kita berdebitlah. Apa salahnya? Saya pun faham Einstein itu bukan orang Islam pun, Newton bukan orang Islam pun, Boyle bukan orang Islam pun. Kita baca dalam fizik banyak buku-buku yang ditulis bukan Islam, tapi kita kritik, kita komen, dan ada sebagian teori-teori mereka ada yang benar. Tetapi ada juga yang dikomen hingga hari ini, dan teori itu tak kekal lama, kita tahu. Sebab itu sains itu sentiasa berubah dari masa ke semasa. Satu ketika dulu orang kata kalau saya ambil pen saya ni, saya potong kecil-kecil yang tak dipotong lagi, maka yang kecil itu bernama atom. Ini dikemukakan oleh John Dalton. Kemudian setelah Rutherford datang, kemudian dia komen tentang John Dalton teori ini, maka dia dapati bahawa ada benda unsur yang lebih kecil daripada atom, iaitu elektron, proton dan sebagainya. So saya fikir perbincangan itu patutnya ke arah membina tentang dia memeluk umat Islam tak memeluk umat Islam. Itu kita serah pada Allah Taala lah. Tapi kita cuba explore agama kita ini, cuba melihat
bagaimana kedudukan apa yang agama kita kata tentang mengkaji sains dan teknologi ini. Okey, saya dah habis tu, saya nak pergi sambung saya untuk petang ni sebab saya ada 3 jam ni lagi ni. Saya takut tak habis So saya nak sambung kuliah minggu lalu. Okey. Nampak? InsyaAllah nampak? Nampak. Okey, kuliah. Okey, saya punya slide ni, maaf saya pernah tadi. Saya rasa saya kena ubah slide ni. So apa yang berlaku sebenarnya selepas zaman keagungan Islam ini? Ramai mengatakan bahawa zaman keagungan Islam ini abad ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15 dan awal 16. Hampir 800, hampir lebih daripada 800 tahun. Jadi kalau kita tanya kenapa mereka bermula dengan abad yang ke-8? Sebab abad yang ke-8 itu saya dah sebut dah dalam kuliah yang lepas, lahirnya orang seperti Jabir bin Hayyan, lahirnya orang seperti Al-Khwarizmi, lahirnya orang masa itu. Al-Khwarizmi lahir tahun 780 Masih, Jabir bin Hayyan 728 dan sebagainya. Jadi sebab itu dikatakan Islam itu naik, dan apabila Islam naik itu, Islam itu menguasai. Sebab kita bukan hanya, saya dah nyatakan dalam kuliah yang lepas, kita hanya belajar tentang sains, tetapi kita membina institusi yang tidak pernah dibina sebelum peradaban Islam. Kita bina institusi masjid. Saya sebut institusi ya, bukan musallah saja. Sebab dalam masjid itu ada tempat bersolat, tapi dalam masjid juga orang belajar. Dalam masjid juga berlaku mesyuarat antara Rasulullah, syura antara Rasulullah dengan para sahabatnya dan sebagainya. Jadi masjid tempat di mana ilmu itu dikembangkan. Kemudian kita bina apa yang kita sebut sebagai universiti, bermula dengan Zaitunah pada tahun 737, kemudian lepas tu kita bina Harun al-Rashid membina Baitul Hikmah pada tahun 786 Masih, dan pada 786-87 itu juga Masjid Cordoba dibina. Kemudian lepas itu kita universiti pertama 859 iaitu Universiti Qarawiyyin di Fes, Morocco. Kemudian Universiti Azhar sendiri 972, dan tokoh-tokoh yang hebat di sana termasuklah Ibn Haytham, termasuklah Al-Khwarizmi sendiri, Ibn Khaldun belajar dekat sana. Kemudian akhir sekali Islam juga membinakan Universiti Sankore di Mali tahun 989 Masih. Jadi Islam ini bukan hanya setakat menyuruh umatnya belajar, mengimaratkan ilmu, tetapi membina institusi ilmu yang tidak ada di negara mana-mana, di tamadun mana-mana. Sebab tamadun Fir'aun itu dia memerintah secara feudal, dan Fir'aun dah menentukan segala-galanya. Dan dibantulah dia oleh Lord dan Noble, saya sebut itu, oleh golongan-golongan pentadbir dan juga golongan bangsawan yang Fir'aun punya Bani Israel ini dia menjadi semacam pekerja saja. Pekerja kepada, begitu juga apa yang berlaku oleh Shah Hanti apabila membina Gerok China dan sebagainya. Jadi ilmu itu hanya berlegar di sekitar istana, ada orang lain tak boleh. Tapi Islam bukan hanya ilmu itu bersekitar di peringkat istana, malah ilmu itu diminta untuk kita belajar. Ya, saya dah sebut ayat ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul darajat. Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang berilmu di kalangan kamu berderajat. Kemudian masa kita belajar minal mahdi ilal lahdi, utul ilma minal mahdi ilal, lifelong learning itu yang orang bincang sekarang. Islam dah bincang daripada zaman Nabi lagi dah. Daripada cradle hingga ke grave. Tentulah belajar masa kecil tak sama dengan masa kita dewasa, tak sama dengan kita dah jadi tua dan sebagainya. Dan oleh kerana tuntutan yang begitu hebat untuk ilmu inilah, maka ilmu itu terpaksa dikembang bukan hanya melalui orang perseorangan, tetapi diinstitusikan. Saya nak bagi satu lagi referan rujukan, saudara balik boleh tengoklah, orang ini dah meninggal lah, bernama Fran Rosanto, ahli orientalis. Tapi beliau sendiri membuat satu catatan dalam bukunya Knowledge Triumphant.
mengatakan bahawa tidak ada satu agama di dunia ini yang begitu tegas, serius dan keras, maksudnya bersungguh-sungguh supaya penganut agama ni itu menguasai ilmu, melainkan agama Islam. Malah nak masuk syurga pun tak boleh dengan tak ada ilmu. Sebab itu kalau orang tanya saya lah, syurga ini bidadari berapa orang dapat, boleh minum arak. Saya kata jawapannya simple ya. Orang ilmu di dunia ni tak fikir pun nak minum arak, tak fikir pun masa bidadari. Jadi yang duduk di syurga itu para ilmuwan. Al-Ghazali, Al-Farabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dia pembincang apa? Jadi maknanya di syurga besok, enaknya kita ni, hebatnya kita ni sebab kita mempunyai orang-orang, kawan-kawan, sahabat-sahabat sekitar kita yang semuanya memiliki ilmu. Orang memiliki ilmu, marah pun berdasarkan kepada ilmu. Dan dia nak bercakap pun bercakap berdasarkan ilmu. Dia akan cakap mapu pula. Sebab itu timbul ayat Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, bila orang fasik buat berita, fatabayyanu, kaji dulu. Itu ayat Quran. Dan ayat itu tunjuk pada orang beriman. Orang beriman itu adalah ahli syurga. So, maknanya ialah Islam ini terlalu amat mementingkan ilmu, dan apabila dan berkembangnya Islam itu ialah kerana penguasaan terhadap ilmu ini. Memanglah mereka membesarkan empire, terlibat dalam peperangan dan sebagainya. Tetapi apabila mereka sampai, maka di tempat yang mereka sampai itu mereka mengembangkan ilmu. Termasuklah di rantau ini. Cuba saudara tengok dalam bahasa Melayu lah saya tengok. Istilah-istilah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu ni semuanya istilah-istilah Al-Quran yang mempunyai makna yang Quranic based punya makna. Kita sebut adil. Adil itu diambil daripada Al-Quran. Yang didu wa aqrabul taqwa. Yang tak sama dengan justice. Justice itu ialah fairness dalam bahasa Inggeris. The philosophy of fair treatment. So, balik bertengok dictionary apa makna apa justice. Tapi dalam Islam, justice itu kita buku-buku. Sebab itu bila kita sebut tentang politik hari ini, kepimpinan, kita kata yang penting ialah nak melahirkan kepimpinan yang adil. Itu adil kataannya. Jadi maknanya konsep adil ini beza dengan konsep justice. Begitu juga dengan konsep mesyuarat, syura, yang tak sama dengan meeting. Dalam meeting tak ada Tuhan, dalam syura ada Tuhan. Kita tidak bersyura untuk minum arak. Kita tidak bersyura untuk buat maksiat misalnya. Begitu juga dengan adab dan akhlak. Adab itu daripada adabani rabbi fasad. Adab itu ada nilai Tuhan. Etika tak ada nilai Tuhan. InsyaAllah kita akan bincang. Kami nanti. Kalau ada masalah, kuliah saya yang terakhir. Jadi, dan kita, yang menjadi kita Islam, orang saya minta nyarah kepada yang nama Muslim. Rantau Melayu Islam, dan meninggalkan dia punya bahasa lama. Saya tak tahu. Memang orang Melayu sebelum ini sudah ada bahasa. Kajian pun demikian. Tetapi bahasa yang menjiwai orang Melayu ini adalah bahasa Al-Quran itu. Saya tak kata bahasa Arab. Sebab itu bila kita hari ini kita menggunakan bahasa Inggeris, kita jadi orang yang berfikir secara sekular. Sebab kita membawa makna-makna yang ada di dalam perkataan tersebut. Dalam perkataan apa saya sebut tadi, justice, perkataan meeting, perkataan ethics, macam-macam lah. Kita sebut dalam ini. Kita nak sebut apa? Hari ini komitmen. Dalam bahasa Islam ada komitmen, iltizam. Jadi iltizam itu ada mana? Faiza azam tafatawakkaltu 'ala Allah. Ada maknanya yang tersendiri, yang berbeza dengan perkataan komitmen. Dia ada tawakkaltu 'ala Allah di ujung itu. Apabila kamu berazam, bertawakallah kepada Allah. Okey, saudara-saudari saya nak pergi ke saya telah bincang bila sampai 1492, dia bermula dengan Sultan Muhammad Fatih. Inilah terakhirnya mengalahkan kota Byzantium di Istanbul pada 29 Mei 1453. Maka Islam yang berada di Andalusia di Spain, yang mula bertapak sejak Tariq bin Ziyad pada tahun 711, mendapat tekanan yang cukup hebat, dan akhirnya negara Andalusia ini yang dimiliki oleh orang Islam ini telah kalah ke tangan orang Spanyol pada orang Kristian pada 1 Januari 1492. Bermula daripada tarikh itu, kita tengok
peperangan dan sebagainya. Kalau kita tengok ni 1511 tolak dengan 1492 tak sampai 20 tahun. 19 tahun mereka datang ke Melaka. Kemudian mereka pergi ke Filipina. Kemudian mereka pergi ke Pulau Pinang. Ini lewat kemudian the Dutch Company di Indonesia. Kemudian British menjajah India. British menjajah Mesir. Kemudian British mentadbir negara Iraq. Dan seterusnya Itali menjajah Libya. So apabila mereka menjajah, mereka bukan datang untuk mengambil kita kata khazanah hasil bumi ataupun resources yang ada di tanah jajahannya. Tetapi mereka ini datang membawa semangat crusade, semangat perang salib. Dan oleh kerana macam di rantau Melayu ini mereka tak boleh pun nak mengkristiankan seorang pun, apa mereka lakukan? Mereka memisahkan antara aspek agama dengan aspek sains dan teknologi. British misalnya, dia memperkenalkan engineering dan dia membina, pertama sekali kita tahu dia membina jana kuasa di Batu Wasa untuk tin smelting company yang mengambil kita tahu tin di Malaysia dan mereka menawarkan pekerjaan kepada orang yang lulusan engineer dan sebagainya, termasuklah perubatan, termasuklah undang-undang. So akhirnya undang-undang yang dibawa itu adalah undang-undang penjajah. Ini berlaku di Itali, ini berlaku di Indonesia, ini berlaku di Filipina dan semuanya berlaku di bawah tanda jam mereka itu. Jadi negara Islam mula jatuh. Bila negara Islam mula jatuh, maka umat-umat Islam di negara mereka pastilah, sebab mereka juga terdidik, akan mempertahankan agama mereka. Lalu tumbuhlah sekolah-sekolah, kalau di Malaysia lah, di Indonesia mungkin pesantren, di Indonesia ini tumbuhlah sekolah seperti sekolah pondok. Dan malangnya di pondok itu hanya mengajar berkenaan dengan ilmu ain saja, berkenaan dengan kita kata tauhid, ilmu yang berhubung dengan keimanan dan sebagainya. Tetapi ilmu-ilmu yang berhubung dengan, kalau saya sebut sains teknologi ataupun yang berhubung dengan nak mengurus masyarakat, mengurus perniagaan, sebab perniagaan pun tak banyak dilakukan. So tak diajar. So akhirnya kita sendiri yang memisahkan sebenarnya. So kemudian itu maka lahirlah satu golongan ulama saya begini yang ini ilmu-ilmuwan seperti Muhammad Abduh, seperti Jamaluddin Afghani, seperti kalau saya sebut nama dekat sinilah, ni dekat bawah ni ada lagi. Dan mereka ini membawa yang disebut sebagai kena baiki balik pendidikan orang Islam sendiri, kena baiki pendidikan Islam mereka, dan dalam masa yang sama jangan keluar. Saya teringat kata-kata Muhammad Abduh ini, saya nak ulangi dan saya sebut dalam ini sebelum ini. Ke Perancis, dia mengatakan, aku lihat Islam in operation, tapi I can see no Muslim. Aku tak melihat orang Islam. Tapi mereka tepat, janji, bersih. Kalau kaitannya basnya tepat masa, kalau jual sok khabar tak pergi jalan, tak ada orang tunggu pun, orang tak curi dan sebagainya. Jadi dia balik ke negeri dia Mesir, dia dapati I can see a lot of Muslim without Islam. Aku dapati ramai orang-orang Islam sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi cara mereka behave, cara mereka berkelakuan ini tak seperti yang diajar oleh Islam. Lalu mereka ini dengan kalimah-kalimah yang seperti itu, mereka kata kena ada unsur-unsur lain yang kita belajar. Sebab itu macam saya nak sebut ada di sini Muhammad Iqbal memperkenalkan reconstruction of Islamic education, membina semula pendidikan Islam. Dan pada tahun 1930-an itulah, setelah peperangan dunia pertama, begitu juga Jamaluddin Afghani, Abu Hassan, mereka ini mengambil pendekatan pendidikan. Dan di Malaysia pun, kalau saya nak sebut tapi mungkin tak banyak tulisannya, maka kita lihat lahirlah yang disebut sebagai madrasah, iaitu sekolah, bukan sekolah pondok, tapi madrasah, itu sekolah yang ada gabungan di antara unsur-unsur ilmu Islam itu memang ada. Tapi mereka juga belajar matematik, belajar sains teknologi, belajar tentang pengurusan, belajar dan sebagainya. Dan ini yang kemudiannya ini melahirkan kesedaran baru.
dalam di umat Islam itu. So, apa jadi? Jadi, okey, saya balik lah. Okey. Okey, jadi kemudian pada tahun 1936 gitu, kita tahu bahawa pada tahun 1922 dan 24 begitu, Turki yang dipimpin oleh Kemal Atatürk telah 1924 telah declare bahawa Turki menjadi negara sekular dan kerajaan Osmaniyah tumbang. So umat Islam tidak ada naungan masing-masing yang kalau dulu governor di Malaysia dan sebagainya itu ada semuanya itu walaknya ataupun pimpinan Turki, sekarang tak ada dah. Dia punya pemimpin dan tumbang, masing-masing jadi merdeka, dia perintah sendiri. Yang ada sultan, ada governor, ada macam di Indonesia pun ada sultan asalnya dulu. Kemudian mereka pun dah tengok sultan untuk mengambil, mereka jadikan republik, negara mereka dan macam-macam lah. Jadi itulah yang berlaku apabila negara kita ini dah bekas jarajahan ni jadi dan tampukang lah maknanya. So maka lahir satu gulungan sekitar 36 tu membicarakan tentang pendidikan Islam dan mereka cuba menjelaskan semula pendidikan Islam bagaimana yang diajar oleh Rasulullah, sahabatnya dan penerusan zaman keagungan Islam tu. Zaman Islam masa Golden Age dulu. Bagaimana selama 8 abad itu. So mereka bincang dan kemudiannya mereka memperkenalkan istilah yang istilah sains Islam lah. Masa tu belum lagi sains Islam, tapi bincang nampak macam mana. So akhir sekali persidangan itu berlaku sebab di negara umat Islam sendiri pemimpinnya juga tidak amanah dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh buat persidangan itu di negara mereka sendiri. Mereka mengadakan persidangan di London, di satu kota tanah jajah mereka tentang proses pengislaman ilmu, iaitu buat laku persidangan dan juga pameran. Tahun 1976 ni sebenarnya saya buat master dekat London. Minta maaf bukan nak bangga diri tak. Saya join UKM ni tahun 72 sebagai student, keluar 76, dulu 4 tahun. 3 tahun ijazah sarjana muda tanpa pujian, setahun lagi dengan pujian. Kemudian saya diminta oleh ketua jabatan ketika itu untuk join UKM. Lepas tu minta saya buat master dekat London, saya pergi sebab sejak daripada Amerika kita tak iktiraf bersatu sebab sistem pendidikan Malaysia ikut British, kalau kita pergi England tu terus sajalah sistem itu. Di tahun 76 tu bila saya pergi bulan 9-10 tu terdengar ni benda-benda perkara ini dibincang. Surau-surau masjid, kemudian di universiti bila mereka ada persatuan-persatuan Islam untuk buat sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur ke tengah hari sembahyang Asar, kita book bilik dan sebagainya. Kita tengok buku-buku yang dia ada dalam surau itu dan juga riset banyak membicarakan tentang Islamization of knowledge ini. Jadi ketika itu dibawalah tokoh, ramai tokoh. Termasuklah almarhum Ismail Faruqi, Profesor Hamid Abu Sulaiman, bekas rektor atau rektor UAE dulu, Taha Jabir Awani, orang pun dah meninggal dah di Malaysia, Syed Najib, dan ramai lagi yang datang tokoh ini. So mereka ini kemudiannya memperkenalkan idea pengislaman ilmu. So timbul beberapa isu lah, baru perkenalkan. Timbul macam saya sebut awal tadi lah. Jadi ilmu sains ni, di mana ilmu sains ni? Kalau tak Islam, kita nak Islamkan dia macam mana? Macam mana nak syarah? Timbul isu-isu yang nampaknya ada orang macam nak ketawa gitu, aneh gitu. Tetapi itu realitinya. So mereka juga memperkenalkan disebut sebagai integration of knowledge, kesepaduan ilmu. Dan bila saya balik ke Malaysia ini tahun 1980-an, kita bincang kesepaduan ilmu antara ilmu sekular dengan ilmu agama. Ini kita bincang kau tu. Kemudian di sinilah timbulnya supaya tidak ada kacau bilau begitu. Mereka yang aliran sains ini, kalau yang aliran undang-undang tu mereka bincang tentang syariah lah. Di samping buat undang-undang perbandingan antara undang-undang barat atau undang-undang British dengan undang-undang Islam gitu. Tapi yang sains ni macam mana? Kalau nak kata sains Islam dengan sains Islam sama saja. Kita pergi amal dia serupa saja. Apa yang dilakukan sains yang kita buat sekarang ni
dia punya research metodologi ataupun scientific method itu telah diperkenalkan oleh Ibn Haytham, oleh Al-Biruni, oleh Ibn Sina saya dah sebut. Jadi sebenarnya itu dah zaman orang Islam guna kaedah itu, diambil oleh Nicholas Copernicus, diambil oleh Galileo Galilei, diambil oleh Newton dan sebagainya, dan kemudian mereka jadikan sains itu mereka. Jadi timbul isu yang demikian itu. Jadi kemudian apabila mereka cuba menterjemahkan sains Islam ini ke dalam bahasa Arab menyebut al-ulum al-islamiyah. Ini timbul kecelaruan. Sebab al-ulum al-islamiyah ini bermaksud the science, the knowledge of Islam atau the science of Islam. Maknanya the knowledge of Islam itu semua lah, bukan ilmu sains sekular itu saja, tetapi all ilmu itu adalah yang diajar Islam, sebab Islam itu adalah din, Islam itu way of life. Jadi cara hidup, daripada cara saya mengajar ini, saya tidur, saya pergi bilik air, saya nak makan, saya nak minum, all ada. Saya tak boleh keluar dari saya daripada Islam. Semuanya dalam the way of life. Jadi timbul isu-isu yang macam inilah. So kemudian barulah diperkenalkan tahun 80-an, ujung-ujung 80-an itu diperkenalkan istilah sains tauhidi. Itu adalah lebih kurang dia punya susu galur bagaimana sains Islam menyerang. Jadi apabila kita membicarakan tentang sains Islam, jadi agak confused. So hari ini kita lihat orang membicarakan tentang sains tauhid pula. Dan bila kita sewaktu saya jadi pengarah Institut Al-Azhari 2007 hingga 2018, saya lihat ada ahli-ahli kita di ekonomi pun kata kami pun nak memperkenalkan ekonomi tauhid, tauhid ekonomi, dan mereka mengada persidangan tentang ekonomi tauhid ini yang tidak lagi terkait ekonomi Islam, tapi membicarakan tentang ekonomi tauhid, sebab dia kata lebih serasi dengan pengertian sains atau pengertian Islam yang membawa agama tauhid itu, agama satu itu. Okey, sekarang isunya sekarang nak diperkenalkanlah apa yang disebut sebagai sains tauhid. Tak apalah untuk orang awam disebut sebagai sains Islam sebagainya. So how nak bawa langkah ini? Timbul isu ini dalam perkara ini. Kita kena fahami bagaimana kerangka sains yang kita bincang hari ini. Maaf kepada saudara saya yang ambil sains ni, yang bukan sains pun tak apa juga. Saya kadang-kadang tertanya dalam diri saya. Saya mengajar pelajar universiti, ada yang master, ada yang PhD. Kemudian bila saya tanya, saudara buat apa? Saya buat fizik, saya buat kimia. Ada mengatakan saya buat engineering. Okey, boleh bagi tahu dekat saya tak? Sains tu apa? Kalaulah kita keluar daripada kampus ni, kita keluar daripada duduk kat kampus ni, tiba-tiba seorang hamba Allah mudah ya bagi kita jumpa kita, dia kata kamu ni pelajar UKM, ya saya UKM. Bidang apa? Bidang fizik. Fizik tu apa? Sains tu apa? Baru saya sedar bahawa sebenarnya kita ahli sains, kita nak bincang pun perkara ni. Perkara ni cukup asas. Dan sekarang kalau seorang tanya kepada kita lah, saya lah, are you Muslim? Yes, I'm Muslim. What is Islam? Dia tengok saya tak makan, kalau pergi kita tak minum arak, kita pun tak makan bangkai, kita memilih untuk makan yang halal. Kemudian dia bertanya, are you Muslim? Yes, I'm Muslim. So, you profess dengan Islam? Yes. Islam is my religion. So, can you please tell me, what is Islam? Jadi, waktu kita pun ke tepi, ya, akhirnya orang tu dengan perasaan ikhlas untuk mengetahui agama kita, akhirnya dia pun kecewa. Kalau aku tak tanya pada orang Islam, nak tanya pada siapa lagi? Nak baca buku, bukan mudah. Ni kalau saya sebut Ustaz ni, baliklah baca buku tentang sains, apa makna sains. Nanti saya tunjuk rujukan saya lah. So, kalau kita sendiri tak faham tentang agama kita, and then lepas tu nak tanya agama lain. Kemudian kita mengatakan orang agama lain tak betul. So, macam mana ni? Agama dia sendiri pun tak faham. Jadi kalau kita kata, kita ni pelajar di Fakulti Sains, dan sains pun kita tak faham. Jadi macam mana kita nak bawa bicara dengan orang fakulti Islam misalnya, mengatakan bahawa sewaktu zaman keagungan Islam itu, kita ada ahli-ahli sains Islam.
seperti Jabir bin Hayyan Al-Biruni, macam-macam lah yang saya sebut kuliah yang lepas. Jadi sains itu apa? Bagaimana saya nak gabungkan sains dengan subjek saya yang lain? Sedangkan sains ini penting. Dan dalam sains ini, kalau kita tak kuasai sains, kita tak boleh bangunkan negara kita. Dan dia merupakan sumber pada ekonomi. Orang nak tanam pokok durian yang musangking. Kalau tak tahu sains dan teknologi, tak tahu dia punya spesies yang baru dengan harga yang begitu mahal, macam mana? Kita nak belajar sains. Nak tahu sains apa beza antara musangking dengan D10 ke D24 ke durian biasa tu. Jadi sains ada kat situ. So, pertama kita kena faham dulu. Jadi saya akan bincang dengan saudari apa itu sains ni kalau boleh saya inilah. Yang kedua, apakah kerangka yang membangunkan sains tauhid? Satu, sains hak ini. Kemudian kita kata sains kini ni kita tak pahati. Kita nak sains Islam, kita nak sains tauhid. Apa sains tauhid tu? Kemudian yang ketiga, bagaimana kita nak bergerak? Bagaimana kita nak bergerak daripada sains sekarang ini dan nak tahu kedudukan sains ini di dalam lautan ilmu yang lain. Saya orang Islam, tapi saya orang Sungai Ramadalam. Tetapi saya dalam konteks sosial masyarakat Sungai Ramadalam ni, di mana saya? Saya pergi masjid, orang tegur saya, orang pergi, oh Prof, oh Datuk, Prof. Tapi dia orang tak tahu siapa. Dia tahulah sekarang ni, dia suruh bagi kuliah Ma'arif, tapi dia kata, Prof nak ustaz? Dia kata, tak, saya bukan ustaz, saya ada fizik. Jadi kalau kita tak tahu, saya kata fizik itu sebahagian daripada Islam. Sains itu sebahagian Islam. Dan saya tak akan bicarakan tentang tauhid. Yang ni bicara ustaz lain lah, lebih arif. Masalah syariah dan sebagainya. Isu yang saya nak bawa ialah pemikiran saintifik ni kita tak ada. Jadi sebab itu bila kita ambil tindakan pun tidak pernah saintifik. Betapa banyak ramai orang yang tak bersetuju dengan kita kata terpaksa kita berkurung PKPB dan sebagainya. Ini sebab tak faham bagaimana virus itu merebak dan sebagainya. Dan kita jadi masalah. Kadang-kadang saya nak sebut ni, orang politik kita pun tak faham. Yang nak sebut COVID yang buat peraturan, dia pun tak faham. Sebab itu, bila election di Sabah ni, ramai pergi, tengok akhirnya dia balik main ke Semenanjung, di Semenanjung pula buat penyakit. Sebab dia pun tak faham bagaimana penyakit itu merebak. Sebab dia kepentingan politiknya untuk memenangi politik. Tapi dia tak tahu tentang science of virus ini. Jadi balik cerita kita ni, macam apa kedudukan ilmu sains ni dalam konteks dengan ilmu lain sebenarnya, ekonomi, ilmu politik, ilmu agama sendiri ke dan sebagainya. Sekarang ni people talking about alam sekitar, people talking about SDG, sustainable development goals dan sebagainya. Jadi, di mana kedudukan ilmu kita ini? Bagaimana kedudukan sistem ilmu ini? Dan ini yang cuba saya bincangkan dengan saudara dalam kuliah ini. Kalau saya boleh habis ini, maknanya habislah kuliah sains tauhid. Hanya ada satu lagi, saya nampak saya diberi amanah juga dengan etika dalam sains ini. Okey, langkah pertama. Ada 3 langkah ya. Sama pahami sains kini. Dalam sains kini, kalau kita pergi pada tarikh sains di segi pemikiran, ini yang saya sebut ni. Kalau saudara nak baca tentang what is science, dia nak baca lah. Ini pun ramai orang tak baca ni. Paling mudah ialah, ini saya dengar daripada Engku Aziz. Dulu Engku Aziz kerap keluar dekat radio di pagi hari. Jadi bila saya nak pergi kampus UKM tu, ini lama ni, 10 tahun, 15 tahun lalu, radio akan interview dia. So dia kata, di sekitar saya ni ada dekat 20 dictionary. Dan orang kita malah beli dictionary. Dia kata dictionary ni ada satu cukup lah. Tak, dia kata. Kalau kita tak tahu satu-satu perkataan, tempat yang kita nak cari adalah dictionary. So kalau boleh handphone saudara itu, pastikan ada satu dictionary digital. Tak tahu ya istilah, cari dalamnya. Yang keduanya kita pergi cari kepada pakarnya. Siapa dia? Saya gunakan di sini Mortimer Adler. Mungkin saudara tanya siapa Mortimer Adler ini? Dia tak ada bersebarangan. Sebab Al-Quran sendiri pun berkata, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli zikri, para pakarnya. Pada orang yang dalam bidang tersebut, pakar dalam tersebut, sekiranya kamu tak tahu. Jadi siapa pakar dalam bidang tersebut? Salah seorang adalah Mortimer Adler. Siapa Mortimer Adler ini? Mortimer Adler ini adalah Chief Editor Encyclopedia Britannica yang
bahagian sains. Itu motivate Adler. Jadi maknanya kalau orang tanya tentang Newton ke, tentang macam mana saya sebut katalah J.J. Thomson menemui konsep partikel elektron. Jadi macam mana dia menemui konsep itu? Jadi bukan Adler yang buat. Jadi ada orang yang tulis atas dia tu, hantar kepada Encyclopedia Britannica, dan Encyclopedia Britannica bagi kepada Adler ini tu, motivate Adler untuk. Jadi saya fikir dia adalah orang yang banyak baca tentang sains lah. Kemudian Krams ni saya ada buku dia. Dia ni buat PhD dan kemudiannya dan akhirnya pun dia bahagian sejarah dan falsafah Western Science. So oleh kerana itu dia akan dia dalam chapter bukunya itu bermula dengan definisi kenapa sains ini kita bangunkan dan kenapa hari ini orang melihat indikator kemajuan sebuah negara ini berdasarkan kepada sejauh mana aktiviti sains yang dilakukan oleh negara tersebut, ataupun banyak manakah kesediaan kerajaan dia untuk memberi dana untuk buat research dalam sains dan teknologi. Kalau saudara tengok kereta Jepun, apa yang tak ada pada dia? Sebab kerajaan dia memberi dana yang cukup banyak untuk buat research. Sebab dia tak boleh hidup. Kita tengoklah. Makan nasi ni, kita makan nasi. Saya banyak kali dah sebut. Semua orang tahu makan nasi ini datang daripada beras, dan beras itu perlu dimasak pada suhu tertentu dengan eman air tertentu. Tetapi bila dia kaji tentang bagaimana nasi ini boleh menjadi masak dengan baik, maka dia hasilkan periuk nasi elektrik. Dan periuk nasi elektrik ni sampai hari ini asalnya idenya ada daripada Jepun dan dijual seluruh dunia. Walaupun ada company itu dekat England, dekat Amerika, dekat Jerman, tetapi konsepnya masih datang daripada Jepun. Begitu juga dengan instant noodle. Maggi mee itu adalah dibuat oleh seorang ahli kemis di Jepun yang cuba berfikir, kalau tenteranya pergi berjuang berperang, nak kurangkan beban untuk makanan ni, nak buat macam mana? Kalau semua dia masak, dia lambat. Jadi akhirnya dia mikirkan, dia hasilkan satu noodle yang dimasukkan dalam air dia dalam 2 minit boleh makan. So askar dia tak akan lapar dan dibuat ringan. Tengok macam mana mereka fikir. Kita ini Islam, kita Islam. Ini halal, kita halal. Kita pergi ke arah situ. Memang penting halal dan halal tu. Memang penting Islam dan Islam tu. Tetapi mengkaji tentang tabiat alam ini, itu penting. Okey. Kemudian Peter Medawar, saya dah sebut dah, Peter Medawar ini Nobel laureate. Saya ambil daripada bukunya yang bertajuk The Limits of Science. Dia dapat Nobel laureate 1973 dalam bidang zoologi. Tapi saya dimaklumkan dalam Islamic Heritage tu, nama dia pun keluar sebagai seorang Muslim. Tapi saya hanya report pada buku dia. Profesor Shahril Mazen tu dulu Timbalan Naik Chancellor di UKM bagi akademik dan pensiunas. Sekarang ni beliau bertugas dengan Semaya pada saya lah. Kita dah tak bekerja dengan universiti, tapi kita masih bekerja dalam akademik ini. Dan dia telah menulis buku tentang sejarah dan falsafah sains, terbitan UKM. Dah di-reprint 2 kali rasanya buku ini. Dan Toby Huff adalah juga seorang ilmuwan daripada Barat yang sering datang ke Malaysia ini berbincang tentang the philosophy of science ini. So saya bawa idea-idea mereka ini. Jadi kalau saudara tanya macam mana saya dapat istilah sains ini, maka saya dapat istilah sains ini daripada mereka lah. So yang jelas sekali ialah dalam membangunkan sains sekular ini, sains yang tanpa Tuhan ini, kita hanya ada 2 entiti. Entiti apa ialah sebenarnya? Ada dua perkara, dua benda. 2 perkara yang utama yang membina di atas 2 ini, tentang sains itu terbina di atas 2 perkara ini. Pertama ialah manusia. Siapa ni manusia? Saya dah sebut dah banyak cerita ni. Manusia ini khalifah Allah, manusia ini. Orang Barat ni manusia itu dah cerita. Itu. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada manusia di muka bumi ini, tidak adalah aktiviti sains dan teknologi. Tidak adalah piramid, tidak adalah Great Wall of China, tidak adalah Petra, tidak adalah Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, tak ada. So, yang menggerakkan aktiviti ini ialah manusia. Jadi, pertama ialah manusia. Yang kedua, manusia buat apa? Manusia ini lihat alam dan lihat tabiat alam dan cuba mengkaji tabiatnya. So, alam ini mempunyai tabiat tertentu yang boleh dikaji oleh manusia. Dan manusia ini dia ada
kecerdasan inteleknya. Kecerdasan intelek ni maknanya intellect quotient, itu satu kemampuan untuk mentakulkan, untuk memberi alasan, untuk sebab musabab dan ke atas fenomena alam. Contohnya lah, kenapa objek yang saya lepas dia jatuh? Kenapa api yang panas membakar? Kenapa pisau yang tajam boleh memotong? Kenapa kabel elektrik, kabel besi, dawai boleh mengalahkan elektrik, tapi plastik tak mengalahkan elektrik. So, ini adalah alam. Daripada alam, ini alam yang ada sekitar, sehinggalah ke alam cakrawala. So, ada dua entiti ya, satu manusia dan satu alam. So, yang ini saya tak nak penjelaskan. Ini yang mula-mula ini adalah dictionary, English dictionary, kemudian diikuti oleh Mortimer Adler tadi, pandangan dia, kemudian ini Cram, ini pandangan dia. Saya tak nak pilih satu dulu sebab maknanya akhirnya dapat disimpulkan yang sama. Ini Peter Medawar. Saya nak sebut sedikit sini tadi dah. Peter Medawar mengatakan istilah sains adalah istilah baru. Ini istilah baru yang berlaku selepas Renaissance. Selepas maknanya jatuhnya tamadun Islam bila 1492 itu. Lahirnya Nicholas Copernicus 1473. Lepas itu lahirnya Galileo 15 something. Saya tak ingat nanti dia punya tarikh itu. Tapi saya dah bagilah sebelum ini. Kemudian lahirnya Newton, lahirnya Maxwell dan sebagainya lah. So malah ketika Newton berkarya pun dia tak menggunakan bahasa Inggeris. Sebab pada masa itu mereka menggunakan bahasa Latin dan ada 12 perkataan yang hampir sama. Ini disebut oleh Peter Medawar dalam buku dia. Dan yang terdekat dengan sains ini ialah perkataan inilah yang bermaksud ianya ada ilmu sains yang kita belajar hari ini. Ini dia bukan ilmu yang berhubung dengan ilmu kebahagiaan, kepuasan, seronok, itu bukan. Menderita ke apa, tak ada. Dia ada ilmu yang berhubung dengan sejauh mana kita dapat memahami tabiat alam. Itu saja. Ini adalah pengertian oleh Peter Medawar. Dan Peter Medawar bubuh lanjut lagi penelitian. Dan saya nak pergi ini adalah apa yang Syahrir ambil. Sebab itu saya buntung juga bila Profesor Syahrir ambil. Dan dia membuat kesimpulan hanya saya tambah satu lagi. Sebab Profesor Syahrir tulis, sains berupa analisis fenomena dia. Saya terus fenomena alam tabi'i. Sebab kalau kita tengok yang dikajinya adalah alam tabi'i. Tetapi jadi ada secara bersistem, mantik, objektif dengan kaedah khusus yang dipelantikan untuk mewujudkan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai. Saya yakin kalau ditanya lagi kalau saya padam ni, saya padam ni dan tanya apa itu sains, tak dijawab. Sebab itu adalah rumusan daripada apa yang dibuat oleh Syahrir. Untuk lihat ni, mari kita tengok kata kunci. Apa yang perlu ada? Kata kuncinya adalah istilah utama dalam takrifan. Pertama ialah analisis fenomena alam tabi'i. Alam tabi'i saya sebut tadi, kenapa objek lepas dia jatuh, kenapa api membakar, kenapa kabel kopor mengalahkan elektrik, kenapa kayu tidak mengalahkan elektrik, kenapa kayu bila dipanas terus terbakar saja. Itu alam tabi'i. Tetapi dia bukan buat secara kebetulan, tapi mestilah secara sistematik. Mantik dan objektif. Sistematik bermaksud ada sistemnya. Dan sistem ini boleh diulang. Bila saya beri contoh, sistematik dalam konteks Galileo Galilei. Bila Galileo Galilei tahu bahawa objek dia lepas jatuh. Galileo Galilei orang Itali. Rumah dia duduk pun dekat dengan Menara Pisa di Itali. Menara yang condong. So dia naik ke Menara Pisa dan lepas itu dia lepaskan dua objek. Satu objek yang sama tapi dua. Satu besar, satu kecil. Batu besar, batu kecil. Dan dia lepas, tengok. Dia jatuh sama. Dia ambil batu lain lagi yang saiznya berbeza. Lepas lagi, jatuh sama. Akhirnya, dia membuat satu kesimpulan. Dia mengatakan jatuhnya objek ini ke bumi tidak bergantung kepada saiz objek. Sebab saiznya semua sama. Tapi bila dia ambil bulu ayam dan dia ambil batu, dia lepaskan. Dia dapat bulu ayam ni jatuh kemudian.
Lepas lagi. Dia itu kemudian. Jadi dia boleh membuat. Jadi ini adalah dia cuba berusaha memantikkan, memberi alasan-alasan. Mantik maknanya memberi alasan. To kita rationalize kan. Jadi kalau rationalize, saudara dengar pun boleh terima. Oh betul begitu. Ini bukan kita apa? Kenapa objek lepas dia jatuh? Sebab sudah takdir ilahi. Itu bukan sains. Kenapa api yang pernah membakar? Sudah ketentuan ilahi. Habis itu lah. Itu bukan sains. Memang kita tahu ketentuan ilahi. Kita tahu. Tapi Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran juga, alam tara annallaha anzal minas sama'i ma. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Kemudian dengan turunkan hujan itu, maka apa? Tumbuhlah berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan. Wa minal jibali judadun bidhu wa humrun muqtad. Dan begitu juga gunung tanah yang ada merah, putih, kelabu semua itu, yang juga ada banyak jenis. Ada gunung batu kapur, ada gunung batu granit. Jadi Allah Ta'ala minta kita fikir. Jadi mantik itu kat situ. Dan objektif ni, kalau saudara kata, kalau orang tanya, kamu ni tak objektif lah. Sebab apa? Sebab dipengaruhi oleh agama. Sebab apa? Dipengaruhi oleh kita orang Melayu jadi begini. Jadi objektif maknanya tidak dipengaruhi oleh agama, budaya ataupun emosi kita. Ni saya orang Melayu, saya pandang objek jatuh ni berbeza dengan orang Cina. Berbeza dengan orang India, bercakap dengan Mat Saleh. Tak boleh. Tak boleh masuk dalam hal yang macam tu. Yang ketiga, tengok ayat atas tu, kaedah khusus yang diperantikan. Dalam kes gaduh-gaduh ini, dia panjat menara Pisa. Itu kaedah yang digunakan. Dalam kes Ibn Haytham, saya dah sebut dah, dia kaji tentang mata, dia orang sembelih lembu, dia ambil mata lembu, dia belah mata lembu. Itu kaedah digunakan untuk mengkaji. Itu yang saya kata, Ibn Haytham telah menggunakan kaedah saintifik. Begitu juga dengan Al-Biruni. Al-Biruni pun yang sama. Itu kaedahnya. Jadi kaedah saintifik ini bukan dibina oleh orang Barat. Dibina oleh Islam lagi dah bina lah. Kemudian yang diperanti, yang di-device dalam bahasa Inggeris, bukan dipraktik, diperantikan. Peranti dalam bahasa Inggeris adalah device yang dibuat sedemikian rupa. Kalau saudara pergi makmal fizik, kita kaji buat tu, itulah kaedahnya. Kalau kimia pula, masuk solution dengan solution jadi begini-gini. Itulah kaedahnya kita buat dan sebagainya lah. Kemudian untuk mewujudkan penumpukan, daripada tak tahu kalau tahu. Sekarang ni kalau Galilei dia tahu bahawa kalau objek jatuh sama. Itu pengetahuannya. Tak kira batu besar atau batu kecil, kadar dia jatuh sama. Tapi apabila batu dengan bulu ayam itu kemudian. Jadi pun menumpukan pengetahuan. Itu pengetahuan adalah the degree of knowing. Knowledge is the degree of knowing. To increase or to improve your degree of knowing. Dan akhir sekali, yang boleh dipercayai. So maknanya, kalau Galilei ditanya, kenapa batu jatuh dulu daripada bulu ayam? Kemudian dia tak ada jawapan ketika itu sebab alat tak ada lagi. Kemudian akhirnya orang pergi buat eksperimen, vacuumkan benda satu bekas dan dilepaskan batu dan bulu ayam pun jatuh sama. Jadi baru tahu bahawa bulu ayam itu kenapa dia lewat? Sebab ada rentangan udara. Jadi udara ini tak vacuum, maka dia bergantung pada ketumpatannya, macam-macam lah. Atau apatah lagi bila ada humidity dan sebagainya. Yang boleh dipercayai bermaksud pada ketika itu benar. Dan kebenaran saintifik ini tidak mutlak. Sebab itu saudara lihat, ni yang pelajar yang ambil sains, kita kena buat error analysis. Bahawa error analysis ini bermaksud bahawa ahli sains itu mengatakan bahawa hasilnya itu bukan absolute, bukan mutlak. Tapi terletak kepada bagaimana dia membaca alat itu. So ada dua error kan. Satu dipanggil error, systematic error, iaitu error yang berlaku kepada alat yang kita gunakan, pembaris yang kita gunakan untuk ukur panjang, ataupun jam yang kita gunakan untuk menentukan waktu, tak sama ya. Kalau bateri lama sikit dah slow jam tu. Jadi oleh kerana itu ada error. Yang keduanya adalah error, random error, iaitu error daripada kita yang membaca ni. Yang baca ni ada yang mata juling, ada yang mata tak nampak, ada yang kena pakai cermin mata. Jadi ada orang lain macam-macam lah. Jadi manusia yang melihat itu juga tidak 100% perfect. So maka untuk membangun ilmu sains,
Maka 5 ciri ini kena ada. So sekarang kalau orang tanya apa itu sains, sekarang boleh dah buatlah karang ayat dah. Sains adalah analisis fenomena alam tabi'i secara sistematik dan mantik dengan kaedah khusus yang diperhatikan untuk mewujudkan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai. So, sebab itulah kita katakan bahawa sains ini bukan mutlak. Jadi macam mana sains bukan mutlak nak dikenakan kepada ilmu-ilmu lain? Al-Quran mutlak, tak berubah daripada zaman Rasulullah. Dan kalau kita kata Rasulullah zaman Rasulullah orang belum memashafkan lagi Al-Quran, Al-Quran itu telah dimashafkan hanya pada zaman Sayyidina Osman. Ternyata kajian dibuat oleh Sayyidina Osman ataupun kajian oleh Zaid bin Thabit yang mengetuai satu projek pendidikan untuk memashafkan Al-Quran ini cukup baik. Sebab Al-Quran itu daripada zaman Sayyidina Osman itu sampai sekarang tetap sama. Bacaannya tetap sama dan sebagainya. Walaupun adalah kalau orang yang baca mengkaji dari segi cara baca ni, itu adalah cara baca yang diterima oleh Islam. Dan pergilah mana-mana. Kalau kita baca katakan kalimah adil tadi. So cara bercakap dengan orang Islam di Turki, orang Islam di Iran ke, di Parsi ke, di England ke, di mana-mana, dia akan faham. Sebab perkataan adil itu perkataan daripada Al-Quran. Maknanya perkataan adil itu ialah perkataan yang universal sifatnya. Begitu juga saya sebut syura misalnya. Dan sebagainya lah. Adab, akhlak, amanah, iman. Dia tak sama dengan sincerity tu. Ikhlas, mukhlisin. Jadi itu semua ada daripada Quran itu. Okey, saya teruskan lagi ni. Premis yang dibangunkan dalam sains ini, untuk bangunkan sains ini, premisnya 3. Apa premisnya? Premis ni andaian. Kita dalam hidup ini kita banyak mengandaikan. Itu kuliah petang kita ni 2 jam. Jadi dengan andaian semua orang datang sama waktu dan saya boleh siapkan saya punya nota dengan baik dan boleh selesaikan. Itu andaian. Kadang-kadang jadi panjang. Jadi kalau dalam kuliah biasa tu kadang-kadang pelajar tanya dan sebagainya ambil masa sikit. So premisnya ada 3. Itu andaiannya 3. Pertama, alam ini teratur. Objek yang saya lepas dia jatuh. Api yang panas membakar, pisau yang tajam memotong. Itu teratur. Yang kedua, manusia saja yang boleh memberikan alasan-alasan dan berfikir secara rasional. Bukan lembu, bukan kambing, bukan malaikat, bukan jin dan sebagainya. Manusia saja untuk memberi dalil-dalil ini. Dan yang ketiganya, dengan hujah rasional ini, walaupun orang Malaysia ini bercakap Melayu, orang Jepun cakap bahasa Jepun, orang Inggeris cakap bahasa Inggeris, orang Jerman cakap bahasa Jerman, tapi bila dia melihat fenomena yang sama, objek yang lepas jatuh, jawapannya satu ya, ada graviti. Tapi disebut dalam istilah masing-masing lah. Jawapannya satu. Jadi alam yang teratur dan kita beri alasannya, berusaha dan hasilnya tadi adalah satu. Sebab itu kalau dalam fizik misalnya, B sama AR, mana-mana pun serupa. PV sama dengan NKT, E sama MC squared, dan macam-macam lah rumusan. Itu disebut sebagai rumusan. Rumusan maknanya kesimpulan. Setelah melihat elektrik yang mengalir dengan potential different, maka kita dapat plot graf jadi IV, IV, IV. Jadi B sama R, R adalah constant yang disebabkan oleh ada resistance dalam. So, dengan bahasa apa semua. Sebab itu untuk mengatakan nak belajar sains ini kena menguasai bahasa Inggeris dulu, itu adalah salah 100%. Orang Jepun tak pernah guna pun. Tapi dia boleh memahami. Sebab dia ada alat-alat bantu dan sebagainya yang boleh dia memahami fenomena sains. Kalau ada orang mengatakan bahawa nak belajar sains ini perlu guna bahasa Inggeris, jawapannya tak betul. Sebab orang Jerman akan marah, orang Perancis akan marah, sebab mereka Perancis dengan England lagilah tak bersetuju. Sebab mereka pernah berperang pun dulu. Jerman lagilah. Dia tahu bahawa orang seperti Niels Bohr, orang seperti Einstein, itu semua orang Jerman. Dan ketika awal, ketika Einstein ini berdialog dengan orang Arab di Amerika, dia guna bahasa Hebrew. Dan bila ditanya ada kenapa dia guna bahasa Hebrew, tidak bahasa Inggeris. Sedangkan saya bersoal bahasa Inggeris. Dia kata sebab saya berfikir dalam bahasa Hebrew dan saya takut nanti bila saya guna bahasa Inggeris, dia punya maknanya lari. Jadi kalau saudara nak faham, pahamilah bahasa Hebrew itu di mana bahasa saya berfikir. Jawapannya itu.
begitu. Mungkin kalau tak baca lah buku itu, ada dialog dia dengan masyarakat awam. Okey, kita nak pergi subjek kita ni. Okey, inilah sebenarnya bukan saya punya, Tobiha punya. So, apakah implikasinya? Bila alam ini teratur, maka kita boleh lahirkan hukum, lahirkan peraturan, lahirkan rules. Yang ini rule-nya adalah gravity. Yang tadi hukum Coulomb, bila elektrik mengalir dalam ni, kita boleh keluarkan PB equal to NKT. Itu adalah ideal gas. Bila gas berada dalam satu bekas, bila kita bagi tekanan dia ada isi padunya daripada suhunya, hubungan antara tekanan isi padu dan suhu PB NKT. Itu apa dia punya ni. So dia ada hukum. Hanya Boyle's law, Newton's law, itu kerana mereka suka bernama mereka. Di zaman Islam tak ada dikatakan Ibnu Sina law, Al-Biruni law, tak ada. Sebab mereka kata hukum ni daripada Tuhan. Apa yang kita perhatikan ini adalah tabi'i ini daripada Tuhan, daripada Allah. Apa yang kita lihat adalah apa yang telah Allah Ta'ala peruntukkan dia. Nature dia, tabi'i dia. Kita sebut tabi'i, dalam bahasa Inggeris nature. Sebab tu bukan alam semula jadi. Saya tak bersetuju dengan istilah alam semula jadi. Sebab alam ni tak berlaku dengan semula jadi. Dia ada tabi'i dia. Kalau tabi'i ni terganggu, maka dia akan mengganggu alam kita. Secara tabi'i dia mesti begitu. Pernah kan orang satu ketika saya baca National Geographic, saya tengok National Geographic di Afrika, bila ada lion, singa, kemudian ada hyena ni, dubuk tu yang suka makan rusa, lembu kambing dia, binatang buas ni, rusa dan sebagainya. Lalu dia keluarkan singa ini dan juga dubuk ini daripada kawasan itu. Dan didapati bahawa rusa ini membiak begitu besar sekali sehingga mereka memakan tanaman yang dulunya tanaman itu ada, sekarang tanaman itu selalu berkurang. Dan jadi masalah pada manusia. Nak tanam sikit tak boleh sebab terlalu banyak rusa ini. Barulah dia orang realize bahawa perlu ada singa. Dan singa ini pun tak akan makan, tidak akan membunuh rusa itu begitu saja. Dia makan, sebab Allah Ta'ala bagi tabi'i kepada dia, dia lapar, dia makan. Dia nak makan, dia makanlah rusa tu. Dia tak makan kari rusa, dia makan daging rusa. Kita yang makan kari rusa ni. Sebab kita tak makan daging mentah kan. Saya dah sebut dah dalam kuliah yang lalu. Kita tak makan padi kan, kita makan nasi. Kita tak makan beras. Jadi makhluk-makhluk ini bila dia berada dalam keadaan tidak balance, maka pembangunan ataupun tumbuhan yang tumbuh pun juga tidak balance. Tidak lagi dalam, sekarang ni orang sebut sebagai ekosistem. Tidak mesra alam lagi. Okey, jadi oleh demikian, ni saya bagi contoh lah. Objek pastinya jatuh. Api pastinya membakar bila panas. Pisau yang tajam pastinya memotong. Air dicincang pastinya tidak akan putus. Pokok pastinya memerlukan cahaya untuk membesar. Dawai tembaga pastinya boleh mengalir elektrik. Getah pastinya mendebat elektrik. Itu tak boleh mengalir elektrik. Dan sebagainya yang nak dikaji oleh ahli sains. Jadi ahli sains mengkaji benda ni lah. Saya bagi contoh ini dalam bentuk fizik sebab saya bidang fizik. Tapi untuk saudara yang buat biologi, buat kimia, bolehlah bagi contoh dalam bidang kimia, sebatian dan sebagainya. Dan mereka mengkaji benda yang tabi'i dan mengeluarkan hukumnya. Hukum ini adalah hukum alam. Yang kedua adalah secara objektif. Saya dah sebut, bila objektif maknanya tengok dictionary dia kata dealing with outward thing or exhibiting facts uncolored by feeling. Maknanya kita buat sesuatu itu yang tidak diwarnai oleh emosi kita, nafsu kita, perasaan kita. Perasaan itu boleh dijana melalui bangsa kita, Melayu, Cina, India, Kazakhstan, ataupun Mak Saleh, ataupun agama. Oh, saya orang Islam. Feeling saya tengok babi ni tak boleh. Feeling. Itu tak boleh. Sebab babi ni haram, maka dia rasa jijik lah apa semua. Orang lain tak. Orang lain makan dia dan sebagainya. Jadi dalam sains, dalam pemikiran saintifik itu tak boleh. Hukum keterangan teori inilah yang dikaji. Dan memahami tabi'i ini amat penting. Tahu kenapa penting? Sebab setelah memahami bahawa objek yang jatuh ini, objek yang dilepaskan ini jatuh, maka yang menjatuhkannya adalah graviti, akhirnya kita boleh menjana kuasa elektrik dengan mengadakan dam, dengan mengadakan empangan. Kita buatkan
air yang mengalir di sungai kita buat ke empang, kemudian empangnya air di atas bila ditahan, dia turun, dia akan mengalir, dia putarkan turbine dan turbine ini boleh memotong flux elektrik dan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi dengan memahami tabiat alam, kita dapat membangunkan alam ini. Kita dapat menjana tenaga elektrik. Kalau dulu saya pada saya cerita lampu di lane ke apa, hari ini saya just switch on lampu ya, yang dibakar di port station ataupun di kapal ya. So jadi ahli sains tugasnya adalah untuk memahami tabiat alam. Ahli teknologi adalah menggunakan apa yang ahli sains temui, hasilkan dan untuk digunakan. Dalam handphone ini banyak yang dilakukan oleh ahli sains, ahli engineering. Tetapi ahli sains hanya mendapatkan bahan semikonduktor itu yang boleh menghasilkan IC, circuit dalamnya. Okey, apakah memberikan alasan dan makna, dengan kata lain, alasan kita ini diperhebatkan. Sebab tu ada satu ketika dulu, sekarang dah tak berlaku, tapi saudara boleh baca buku lama-lama dulu. Siapa itu manusia? Manusia ialah makhluk ataupun animal yang boleh, binatang yang berfikir. Jadi taraf manusia itu terletak kepada kemampuannya untuk berfikir. Jadi masalah. Lepas tu orang gereja marah, orang agama marah. Sebab walaupun dia mempunyai akal yang tinggi, tapi mungkin budi pekerti tak cantik. Mungkin tak reti nak hormat orang tua. Mungkin tak reti nak bergaul dengan orang pun tak reti. Nak beza pendapat dengan orang pun tak reti. So akhirnya orang kata manusia ini bukan hanya ada akal saja. Kita ada benda lain lagi. Kita ada roh, kita ada kulub, kita ada naf. Perasaan kita. Saya balik ke rumah, saya tengok isteri saya, bukan hanya tengok dia, tapi saya tengok dengan perasaan. Kalau saya tengok dia compang-camping ataupun dia letih begitu, mesti ada sebab. Jadi kita tengok bukan, ataupun kita tak tahu ya. Something wrong dengan seorang suami yang balik gitu. Ataupun seorang guru tengok pelajar dia gagal, pada muka. Kan? Something wrong dengan cikgu tu. Sepatutnya pelajar inilah yang nak dia, sebab akhirnya ilmu dia itu nak diberikan kepada pelajarnya, dan sekiranya pelajarnya itu mampu untuk menguasai ilmunya, itulah kebaikannya. Dan ini kenapa pelajar kamu gagal pada muka? Tak betul lah tu. So nafsu dia tak betul. So akhirnya ahli sains akan berusaha untuk jawab soalan itulah kenapa api yang panas membakar, kenapa pisau memotong, kenapa kabel, kenapa plastik tak mengalirkan elektrik dan sebagainya. Seterusnya kita lihat implikasinya, akal ini dimutlakkan, akal ini terlalu diagungkanlah sehingga mengatasi yang lain. Okey. Implikasi yang kelima, di mana saja manusia berada, saya dah sebut ini. Ini saya sebut berlaku ni antara Newton kan ke England, Leibniz, Niels Bohr dan Einstein. Ini cerita saya tak boleh bagi contoh di sini, tak masalah. Tapi dalam dunia akademik ini biasa kita berbeza, sebab itu kita buat persidangan, sebab itu kita buat seminar, sebab itu kita buat bengkel, kita buat wacana, macam-macam nama kita bagi. Sebab kita katakan bahawa kita menerima bahawa hasil kajian kita itu tidak mutlak. Dan ini adalah hasil kajian saya yang kemudiannya buat kesimpulan begini. Dan dia pula kata begini. Okey, no problem. Tapi kalau kita boleh damaikan, nanti kita tengok rupanya benda yang sama. Hanya, saya bagi contoh itulah. Sebenarnya Newton dengan Leibniz begini. Leibniz ni orang Perancis. Saya mengaji kat England. Saya cakap lah hukum Newton. Jadi bila selepas saya mengajar, terus hukum Newton kan, hukum Newton yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian kawan ini di Perancis balik belajar, dia tengok nota saya ada hukum Newton. Dia kata apa benda ni? Rupanya dia tak kenal. Sebab di Perancis mereka tak kenal Newton, mereka kenal Leibniz, seorang scholar di Perancis, dan teori yang sama dikeluarkan oleh Leibniz. Benda yang sama ya, iaitu melihat action dengan reaction. Kalau saya tekan ini, maka daya yang di bawah sama dengan daya kat atas dengan opposite, daya bertangan. Bila saya tolak benda ni, maka saya perlukan satu daya untuk mengatasi daya geseran. Ini adalah fenomena saintifik yang sama, tapi diperjelaskan oleh orang berbeza yang tak bertemu. Begitu juga dengan Bohr dengan Einstein ini, isunya adalah isu nak menjelaskan tentang bentuk elektron itu macam mana. Bentuk atom. Cukuplah kat situ. So, umumnya beginilah.
akal dimutlakkan, nilai-nilai adat, agama ditolak, hilang makna nilai hidup. So kalau saudara parti, minta maaf, saya bukan nak merendahkan orang dan tidak asal pun, tapi pengalaman mungkin kita boleh kongsi. Kalau kita pergi ke orang barat, saya pergi Skandinavia, negara yang saya pergi Denmark dengan Norway. Yang memang bercuti, memang hasrat saya sebab saya lihat dalam satu indeks kebahagiaan, World Happiness Index, World Happiness Index, negara yang paling happy, yang paling bahagia, yang paling gembira ini adalah negara Skandinavia. Sweden maksudnya nombor 7. Kemudian Brunei adalah negara yang antara negara bahagia. Malaysia ada negara yang ke-36. Di Inggeris ni pun 50 something. Masa tu lah. Sekarang dah berubah kan. Jadi saya pun tak bukan bidang saya, tapi saya terbaca. Jadi saya pergi kat sana, saya tanya guide ni. Tak apalah cerita sikit. Guide yang memandu kami ni. Saya bukan pergi seorang, 35 orang, satu bas, satu guru. Bawa isteri saya. Lepas tu saya tanya dia dalam jalan tu, saya lama mana dah kerja. Saya memang kerja dengan company ni. Saya suka kerja sebab saya suka berjumpa dengan turis, dan sebahagian turis ni mereka ini bukan orang pecah biasa, mereka ni orang yang dapat pengalaman. Macam saudara juga lah. Dia tak tahu siapa saya lah. Jadi kita banyak ilmu yang saya dapat. Jadi saya boleh bincang dengan orang dan saya seronok kerja ni dengan berjumpa orang yang berbagai, latar belakang berbagai dengan ilmu yang berbagai. Dia kata. So saya sebut kepada dia, sebelum saya datang, saya terbaca satu report dalam World Happiness Index mengatakan bahawa negara yang bahagia ini adalah negara di sini lah, di Sweden, Finland, Denmark, Norway. So boleh tak? Dia ni dah berumur lah, mungkin dalam 40-50 tahun. Bagi tahu saya, yang orang sini kata bahagia tu apa? So dia tanya saya, apa yang dimaksudkan dengan bahagia tu? Bagi saya satu contoh. Macam manalah mudahnya. Bahagia dalam berumah tangga. Oh, kami di sini ni bergantung. Kalau you orang beragama, I know you're Muslim, because saya dah diberitahu datang tadi Muslim. So, you boleh pergi ke pejabat agama you, kepada pejabat yang tu, dan you kahwinlah cara agama. Kalau dia Kristian, dia boleh pergi cara agama. Tapi ada juga orang yang tak nak beragama. Walaupun dia beragama, tapi dia tak nak menggunakan kaedah agama dia. Jadi apa dia buat? Dia boleh pergi ke satu pejabat pendaftar, register, ikat kontrak antara lelaki dan perempuan. Lagi, ada juga yang mengatakan bahawa kami tak nak ikat kontrak. Sebab bila ikat kontrak ini, kita terikat diri kita. Kalau saya kata aku terimalah nikahnya itu, saya kena dengan baca taklid kan. Dengan kalau sekiranya aku tinggal isteri aku selama 2 bulan dan dia mengadu daripada kadi, jatuh talak kan. Jadi sama juga kalau dalam barat pun kalau dia buat agreement maka boleh bercerai. Dan bila bercerai nanti kena bayar pampasannya, harta yang ada dan sebagainya. So dengan kami tak nak. Di negara Norway ini, negara Skandinavia, dia menerima. Dia kata yes. Ada orang yang tak nak mengikat dengan undang-undang, dengan agama dan sebagainya. So dia boleh duduk sama-sama. So isunya ialah mereka menggunakan hujah akal ini. Akhirnya mereka mengatakan, what is bahagia? Saya tengok orang beragama banyak bercerai, bergaduh. Tapi kami bahagia. Dan seketika kami tak bersetuju, kami berpisah. So, jadi kita bila kita pergi kat sana baru kita appreciate lah bahawa ada rupanya orang yang berpandangan demikian. Sebab tu kita pergi, bila mereka datang ke sini, kadang-kadang kita rasa aneh. Dia tanya siapa dia? Dia kata ini girlfriend dia. Dalam seminar kita jumpa dia lah, bawa perempuan lain pula. Siapa dia? Oh ini teman saya yang dulu, ya saya itu girlfriend saya. Bukan girlfriend lah, maknanya girlfriend bukan istimewa lah, maknanya kawan teman wanita jalan itu dia. Jadi maknanya dia menggunakan hujah akal itu untuk menjustifikasikan apa dia buat. So dia tanya, kami bahagia. Apa yang dimaksudkan dengan bahagia? Sebab dalam konteks kita, saya lah sebagai seorang Islam, bahagia itu dalam agama ada maknanya lain. So akhirnya sedikit demi sedikit mereka akan mengeluarkan makna hidup yang berasaskan kepada
tradisi, berasaskan kepada budaya, berasaskan kepada agama dan sebagainya. That's what happening. Sebab itu kita rasa pelik kan, kenapa mereka meminta hak human right. This is my right. Jadi perbincangan itu agak, saya nak stop kat situ. Saya tak bermaksud untuk pergi lebih, tapi saya nak tunjukkan bagaimana sains telah mendominasi cara kita berfikir. Sebab semuanya perlu disaintifikkan. So ini lahirlah pahaman sekular yang sebab sains tadi saya dah sebut ada dua entiti, satu manusia, satu alam. Tuhan tak ada. So bila saya nak menyebut tentang kami ni orang Timur, orang Jepun ini kan, orang Melayu begini, dia tak boleh. Jadi semua dianggap macam dia. Sebab tu kadang-kadang bila dia melihat seorang perempuan yang tutup aurat katakanlah, kalau dilihat di kacamata dia mengatakan bahawa orang ini tak bebas. Orang ini tidak ada kebebasan. Dia terikat, terkungkung dengan satu pahaman agama yang pada dia pahaman agama itu kuno ke apa ke. Sebab tu dia marah, dia tak mau benda ini masuk dalam masyarakat dia dan sebagainya. Okey, tapi sebaliknya dia berak, dia kata saya nak pakai seluar pendek, saya nak berbugil pun itu hak dia. So akhirnya jadi itulah kena terima lah. Macam yang sebut tadi lah, dia nak duduk bersama tapi dia tak kahwin. Dia kata that is my right. Jawapannya. Okey. Jadi saya boleh buat kesimpulan untuk bahagian ini ialah kita ada manusia dan manusia itu mampu mengadakan energi tadi dan alam kita teratur dan manusia melihat keteraturan alam. Ini manusia, ini alam, manusia melihat alam dan melihat keteraturan alam ini, kemudian dia menggunakan dia punya 5 perkara ini untuk meningkatkan IQ-nya. So ini adalah memahami alam. Memahami alam ini disebut sebagai sains dan teknologi. Kalau kita tanya, dilihat di mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Ini adalah sains daripada epistemologi sains daripada konteks yang kita ada sekarang lah, yang disebut sebagai sains barat ataupun sains sekular. Langkah yang kedua, saya harap saya boleh sambung, nanti kita sambung Khamis lagi kalau sekiranya masa tak ada lah, masa tak tempat. Kerana pemikiran sains tauhid pula. Dalam pemikiran sains tauhid kita ada satu lagi, iaitu Tuhan. Tuhan adalah tempat sasarannya. Segala amalan manusia, segala tingkah laku, segala aktiviti sedang diperhatikan oleh Tuhan. Dan kemudian kita kena bertanggungjawab dengan segala amalan kita kepada Tuhan. Kalau tadi kita kena bertanggungjawab dengan alam. Sebab itu alam tak boleh diganggu dia punya ekosistem dia. Sebab alam ini ada tabi'inya. So jangan tabi' alam tu. Kalau sains barat tadi. Kita tidak. Dalam sains Islam ini bahawa di sana ada Tuhan dan segala aktiviti sains dan teknologi yang kita lakukan itu kita tanggungjawab dengan Tuhan kita. Itu adalah pertama sekali, entiti pertama. Ini yang terkandung dalam surah Ikhlas, nanti kita akan bincang kemudian. Yang kedua, kita ada manusia. Siapa manusia ini? Manusia ini wakil Tuhan. Manusia ini khalifah Allah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita untuk kita. Tidak lembu, tidak kambing, tidak bukit, tidak gunung, tidak jin. Untuk mengurus dan mentadbir alam ini. Jadi ada accountability. Ini sains tauhid. Jadi kita adalah khalifah Allah. Dan khalifah Allah ini tugasnya adalah untuk mengurus alam ini. Sama ada alam ini alam tabi'i. Kalau manusia, kita mengurus manusia, kita nama politik. Jadi kalau ilmu sains politik itu ialah ilmu untuk mengurus manusia. Kalau ekonomi pula, ilmu untuk mengurus harta kita, wang kita, ekonomi. Kalau sains, ilmu yang berhubung bagaimana nak mengurus alam kita. Dan ini. Kemudian yang ketiganya, baru kita ada alam. Tapi alam ini kepada kita, alam ini juga dia ada tabi'inya. Tapi tabi'inya itu tidak bebas. Kalau tadi tabi'inya itu api yang panas membakar, itu bebas. Itu memang jadi api.
air cincang tidak akan putus. Itu memang ciri air secara mutlak. Tapi dalam sains tauhidik, pertama kita ada Tuhan. Tuhan di mana kita sasarkan segala aktiviti kita, segala apa yang kita buat dalam ini. Saya kahwin kerana Allah. Sebab itu kena lillah. Saya makan kerana Allah. Saya mengajar petang ini pun kerana Allah. Saudara-saudari datang juga kerana Tuhan. Jadi Tuhan, kalau saya tak dapat, saya dah belajar betul-betul dan sebagainya, tapi tak dapat juga. Itu juga adalah kerana Allah. Tapi kalau kita tuang kelah itu salah kita lah. Tapi kita dah berusaha, itu juga. So manusia khalifah Allah, maka kita ada taklif, kita ada tanggungjawab, kita ada perkara-perkara yang mesti kita uruskan dengan penuh tanggungjawab. Yang ketiga alam, dan alam ini dia tidak mutlak. Sebab itu dalam sains tauhidik dia macam ni. Kalau saya kata api yang panas itu membakar, betul tak sains? Betul kan? Tetapi kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala surah Anbiya tanya, Allah Ta'ala menyatakan bahawa Nabi Ibrahim dicampak oleh Raja Namrud ke dalam api tapi tak terbakar. Dan saya sebagai ahli sains, saya memang baca Al-Quran ini, memang kita baca. Dan saya nak pergi tempat tu. Saya dah pergi ke tempat tu. Saya dah tunjuk gambar pun dah. Sebab kita nak tengok tempat ini. Betul ke ada? Memang ada tempat itu. Walaupun sekarang ini mungkin diorang betulkan sebab nak kekalkan benda tu kan. Tetapi memang cerita itu memang benar, memang berlaku. Dan tempatnya pun ada. Dan kita tengok sebab Nabi Ibrahim ini Nabi yang benda ni dicerita juga dalam Bible, dalam Zabur, dan orang tak beragama pun bila membaca orang macam orang Jepun ini, dia orang pun nak pergi tengok tempat tu. Dan memang ada macam kita pergi Petra. Petra itu adalah Nabi Saleh ke Madian. Semua orang nak tengok macam mana tu. Jadi sekarang tanya, kenapa api tidak membakar tubuh Ibrahim sedangkan kamu kata api itu membakar? Inilah kita kata bahawa api itu tidak absolut. Sebab dalam konteks Nabi Ibrahim ini, Allah Ta'ala sebut. Jangan baca ayat Quran dekat Nabi Ibrahim tak terbakar saja. Baca juga ayat Quran yang Allah Ta'ala memerintah api ini dengan mengatakan barda wa salam ala Ibrahim. Sejuk dan selamatkan ke atas Ibrahim ini. Jadi Allah Ta'ala, oleh kerana api ini makhluk, dan api itu patuh kepada perintah Allah. Kita baca bahawa api makhluk sentiasa bertasbih kepada Allah. Bila Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya sejuk dan selamat, maka kalau saudara pergi tengok di tempat di Sarin Urfa tu, tempat cukup tinggi, kalau jatuh biasa pun boleh patah kaki, tapi dia tak apa-apa. Kemudian adalah cerita Israeliat, kata burung datang, bawa ini, itu cerita Israeliat lah, cerita yang diada-adakan oleh orang pencerita. Tapi realitinya ialah Allah Ta'ala bagi tahu pada api, jangan bakar, tapi sejuk dan selamat pada dia. Bila Allah Ta'ala perintah, maka mereka patuh. Jadi dalam sains tauhidik ini, fenomena alam itu tidak absolut. Fenomena alam ini, dia memang ada tabi'inya, dan tabi'i itu kena kaji, tetapi akhirnya nanti Allah Ta'ala menentukan. Tapi dalam kes ini, dia adalah mukjizat. Mukjizat itu tak berulang. Jadi peristiwa ini hanya berlaku ketika itu. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim ini dizalimi. Dan Allah Ta'ala menyebut mereka yang dizalimi apabila dia mau doa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka hijab. Dan kata dia tidak ada batas, tidak ada hijab, tidak ada pelindung. Doanya akan diterima Allah. Jadi dalam this case kita kena pergi kepada Nabi Ibrahim itu sebagai Nabi, Allah itu penerima, membela hambanya yang adil, yang apatah lagi dia jadi Khalilullah kan, kita tahu Nabi Ibrahim. Jadi dalam konteks sains tauhidik, memang alam ini ada tabi'inya, tetapi tabi'i alam ini tidak terlepas daripada kekuasaan Allah. Jadi ditanya, kenapa kita boleh memahami, kenapa alam ini tabi'i? Ya, sebabnya kita nak jadi khalifah Allah. Bila kita jadi khalifah Allah, kita nak mengurus alam ini. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita satu ilmu yang boleh saya memahami tentang besi, tentang aluminium, tentang metal yang boleh mengalir elektrik, macam mana saya nak siapkan kipas angin di rumah, air condition di rumah ni? Itu tak boleh.
Sebab ini bukan, jadi ini bukan dibuat oleh makhluk jin, binatang dan sebagainya. Ini manusia buat. Sebab manusia itu setelah memerhati tabiat alam ini, dia mampu to innovate, melakukan inovasi, melakukan kreativiti dan untuk melakukan. Begitu juga dengan tanaman. Padi kita boleh tanam 2 kali setahun. Dan kemudian pokok durian yang bagaimana, macam-macam. Kita perhati pokok ni macam mana, bagaimana dia boleh menghasilkan buah yang baik dan sebagainya. So kita kaji dia. Gunakan tak kira lah kalau dulu gunakan teori sel, hari ini menggunakan genetik lah apa. Tapi kita adalah satu makhluk yang dijadikan Allah sebagai khalifah, dan kerja khalifah ini mengurus. Oleh kerana dia mengurus, maka dia mesti diberikan kemampuan untuk dia menguruskan alam ini. Tetapi dia menerima bahawa akhirnya nanti Allah yang menentukan segala-galanya. Itu beza. Itu sains tauhid dengan sains sekular. Sains sekular awal-awal Tuhan tidak ada. Jadi kalau dicerita, boleh tak saudara jelaskan dalam Bible yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim itu tak ada bakar? Dia bila bertemu dua itu, dia jawab macam mana? Akhirnya ada orang, termasuk orang Islam pun, dia kata itu cerita-cerita mengkarut, cerita-cerita misteri dalam Al-Quran. Ada orang buat kajian, dia kata cerita-cerita misteri dalam Al-Quran. Mana ada cerita misteri dalam Al-Quran? Cerita itu adalah cerita berhubung dengan berhubung dengan mukjizat. Cerita Nabi pergi Isra' Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dalam satu malam saja, di dalam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi yang diberkati sebenarnya. Macam mana nak cerita dari segi saintifik? So jawapannya, dia bukan saintifik. Peristiwa itu bukan saintifik, dan peristiwa itu tak boleh berulang. Saintifik boleh berulang. Dia hanya berlaku kepada orang dipilih Allah dalam kes Nabi Muhammad. Sebab ada min ayatihi yang untuk menyatakan ayat-ayat Allah, menyatakan kenapa Allah Taala jadikan demikian, jadikan dia spesial demikian. Jadi dalam sains tauhidik ini dia punya domainnya lebih luas daripada sains itu tadi. Soalan, saya ada 5 minit lagi ya. Soalan yang selalu dipersoalkan kita, bila berlaku pertemuan antara kebenaran hujah sains dengan kebenaran Al-Quran, bagaimana kita menghadapinya? Contoh tadilah Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Nabi Musa ketuk dia tungkatnya maka terbelahlah lautnya. Jadi cerita apa lagi? Cerita berkenaan dengan kaum Nabi Syuaib yang dibunyikan bunyi itu 3 hari mati semua orang. Kaum kaum Samud dan sebagainya dalam surah Hud, balik tengok surah Hud, banyak cerita berkenaan dengan kaum yang lalu yang kita boleh baca. Dan jawapannya ialah bagaimana untuk kita menghadapinya. Jadi kita ada Quran, kita ada sains. Jadi macam mana kita? Jadi benda tu kedua-duanya benar. Api yang tak menjamah, tak membakar tubuh Nabi Ibrahim benar, dan api yang panas membakar juga benar. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran yang diasaskan kepada kepahaman tentang agama kita. Dalam hal ini ialah kepahaman tauhid tadi. Sebab kita baca qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, bukan wahid. Wahid number. Ahad ini adalah satu dan only one. One and only one. Kenapa one and only one? Sebab kalau mak saya sayang dekat saya, Allah sayang kepada saya itu lebih hebat daripada mak saya sayang saya. Tak boleh banding. Tapi kalau mak saya sayang dekat saya boleh banding dengan ayah saya. Macam mana ayah kita sayang kita? Bagaimana mak sayang kita? Bagaimana kawan saya kita? Kita boleh banding. Tapi sayangnya Allah pada kita tak ada perbandingan, sebab dia satu. Jadi kalau Allah Ta'ala akan mengazab kita, azab Allah Ta'ala itu tak boleh dibandingkan. Kalau Allah itu pemurah rezeki, semurah yang tak boleh dibandingkan. Kemudian Allahu Samad. Allah yang segala-galanya bergantung pada dia. Api yang panas membakar. Tetapi kebolehan api untuk membakar bukan terletak kepada api. Terletak kepada izin Allah. Itu cara berfikir. So, bila berlaku pertemuan ini, apa penyelesaiannya? Kalau dalam sains sekular, pada saya lah, dan saya juga orang Islam, maka they always create masalah pada saya. Saya orang Islam, saya kena baca Al-Quran, dan Al-Quran itu benar. Tetapi saya mengatakan begini,
So jalan natijahnya itulah saya sebutkan ke awal kuliah saya dulu kan, dibuat kajian pada orang Melayu, 60% mengatakan no. Sign adalah Quran. I'm happy, saya semayang, saya puasa, saya zakat, saya haji. Tentang soalan saya tak nak jawab, ini nothing to do. Yang kalau saya tak jawab pun tak musnahkan alam ini, tak merosakkan saya. Tapi dia akan timbul sebab benda ni benda yang tidak komplement, tidak serasi antara satu je. Satu mengatakan bahawa api yang pernah membakar, tetapi bila dibagi contoh Nabi Ibrahim, dia tak bakar. Tapi bila kita mengatakan bahawa Allah yang menguasai, maka Allah yang menentukan satu itu berkibakar atau tidak, itu mudah. Saya sayang dekat isteri saya, maka saya beli rumah, saya beli kereta, saya bagi duit ke dia. Tapi sayang itu bukan letak pada duit, bukan letak pada rumah. Sayang letak pada pemberian Allah. Siapa kata rumah kecil di ujung kampung menderita? Siapa kata rumah besar di istana yang besar bahagia semua? Siapa kata rumah Fir'aun bahagia? Siapa kata? Jadi kebahagiaan ni bukan sesuatu yang kita boleh gambarkan macam itu. So, sebab itu kita melihat rumah Abu Bakar dengan rumah Umar dengan rumah Uthman Ali berbeza bagaimana Abu Bakar menggauli isterinya, Umar menggauli isterinya, Uthman menggauli isterinya, dan walaupun mereka semua nak ikut sunnah, kalau boleh ikut bagaimana Rasulullah menggauli isterinya. Tetapi Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, anak dia isteri Nabi, tapi isteri dia bukan anak Nabi. Jadi tak boleh lah nak banding gitu. So, apakah dengan irisan? Jadi sebab itu kepala ahli sains Islam dia ada jawapan dia lah. So, apakah hujah akal tidak sahaja? Ini selalu dipersoalkan lah. Saya nak ungkapkan. So, kebenaran hanya satu, tak boleh dua, tak boleh tiga. Tetapi oleh kerana kita telah memutlakkan akal, sains sekular ini mutlakkan akal, maka ada tendensi kita untuk menolak agama. Ada tendensi. Tapi kepada mereka yang masih sayang pada agama, maka dia ada dua. Tapi maka timbullah dualiti dalam jiwanya. Ini jadi masalah ni. Sebab tu kita nak sebut sains Islam dulu. Kita kena perhati-perhati. Timbul dualiti. Macam sekarang juga. Dia ingat bila hafal Quran dah siap. So dia hantar anaknya buat kelas tahfiz, lepas tu buat kelas sains. Rupa-rupanya, minta maaf, ini pengalaman saya berhadapan dengan pelajar ini, yang jumpa saya sendiri. Saya tu fikir, macam mana dua program, satu pelajaran akademik, satu pelajaran tahfiz, dihidangkan dua. Bayangkan, pelajar buat kelas tahfiz ni, lepas Malaysia dia kena hafal Quran sampai pukul 12 malam, bangun pagi pukul 5, sembahyang tahajud pergi ni, kemudian kena hafal Quran lagi, besok nak pergi kelas sains. Itu tak boleh satu. So, sebagai anak remaja, mana ada masa dia untuk berkawan dengan kawan dia? Mana ada masa dia untuk dia, hang ni lagi teruk lah sebab kita ada sekolah asrama yang Melayu lah, dia untuk berkhidmat dengan ibu bapa dia dan sebagainya. Sedangkan dengan berkhidmat dengan ibu bapa akan timbul kemesraan dan sebagainya. Sebab itu kita tengok jarak yang timbul. Dan yang jumpa saya lah, dia menjadi lebih tertekan ialah apabila ada pelajar ini, dia pergi jumpa guru sains dia, menerangkan tentang fenomena saintifik, tetapi yang ada dalam Quran, macam dia tanya cikgunya, boleh tak cikgu sains terang tentang peristiwa Nabi Ibrahim tadi? Tentulah cikgu sains tak ada terang. Bila dia jumpa cikgu agama pula, dengan peristiwa yang sama, boleh tak dari segi saintifik ni ustaz ceritakan? Tak boleh juga. So akhirnya sebab ustaz ini pandai bagi tahfiz tapi tak pandai sains. Cikgu sains pandai sains tapi tak erti agama. Tapi dia Islam. Timbul suasana yang begini. So ini apa yang berlaku sekarang lah. So sebab itu kita ajukan sains tauhid ini. Sedangkan Al-Quran dan kitab mutlak dan ahli sains tidak pernah mengatakan mengakui ilmu sains ini mutlak. Tak ada. Ahli sains barat, Newton, Einstein mengakui bahawa sains ini bukan mutlak. Apa bukti dia tak mutlak? Teori berubah dengan sesuatu teori itu sendiri dah berubah. Teori tentang atom dah berubah. Bila datum katakan yang kecil-kecil, kemudian J.J. Thomson buktikan adanya elektron datang dari Rutherford menerangkan positif negatif, kemudian akhirnya berubah dia. Dan hari ini atom bukan lagi berbentuk partikel, bentuk gelombang. Kita sebut kuantum sekarang ni. Dan yang saudara guna handphone ni yang mengalirkan ni bukan partikel, ini gelombang sekarang. Lain langsung daripada apa yang kita fahami itu. Tapi ini tidak berarti bahawa kita tak perlu belajar sains. Walaupun sains itu
teorinya ilmunya sentiasa berubah daripada masa ke masa lah. Untuk itu kita perlu memahami sains teoretik. Okey. So saya rasa saya nak berhenti dekat itu. Tadi ada soalan yang urgent terakhir lah. Ada soalan untuk saya? Mas Mika nak tanya. Ya. Macam contoh kan pasal sains tauhid ni. Ya. Kita tak boleh asingkan antara agama kita dengan sains. Tapi kan contohnya kan, kalau contohnya kita jumpa contohnya macam contohnya ala-ali barat ke jumpa something yang contohnya kan, yang dia tak keluar pada tabi'i. Contohnya macam, biasa orang suka baca misteri dunia ni kan, contohnya sungai di bawah laut. Kita tahu tabi'i ni macam sungai dengan ni memang tak boleh campur. Tapi contohnya macam sungai di bawah laut ni, macam mana kau contohnya sebagai kita kan, macam kita faham tentang tauhid ni, adakah macam kita boleh kaji contoh ni kalau macam tu? Okey. Dia tidak ada, kalau ke alam tabi'i itu dia mesti ada tabi'i. Tapi sama ada tabi'i itu boleh diterangkan di sesuatu masa itu dan cerita lah. Itu dan cerita. Kalau orang zaman Nabi, kita cerita elektron proton, susahlah, dia tak percaya. Tetapi bila time berubah, maka kita boleh cerita lah. Jadi ada, dunia ni belum kiamat lagi, ada generasi akan datang mungkin boleh cerita. Kalau saya cerita kepada orang 100 tahun yang lepas, bahawa saya ada satu alat, di mana alat ini boleh hantar suara, boleh hantar gambar, boleh tengok wayang pun dalam gambar, dia mungkin tak percaya. Sebab dia berfikir dalam kerangka yang lama. Alam, kalau tidak, alam tabi'i, sebab dia ada tabi'i. Sama ada tabi'i alam itu dapat diperjelaskan di hari ini atau tidak, ini lain cerita. Itu satu persoalan. Mungkin sebahagian, macam Big Bang Theory. Orang, Allah dah Al-Quran ada ayat. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda. Apakah orang kafir itu tak tahu bahawa langit dan bumi itu adalah satu dan kemudiannya kami pisahkan. Kemudian ayat itu sambung lagi, dan kami jadikan setiap kehidupan itu daripada air. Yang ini zaman Nabi orang tak tahu. Orang tak tahu. Tapi hari ini semua orang tahu bahawa setiap kehidupan itu bermula daripada air. Hanya orang yang buat teori evolusi mengatakan kita macam monyet. Sedangkan kita ni terpisah daripada alam ini. Kita jadi bersyukur. Itu kejadian. Kemudian langit dan bumi. Ini Big Bang Theory baru tahu saja. Baru tahu dalam sekitar 30-40 tahun yang lepas. Oleh Penzias. Saya boleh cerita lah ni. Saya belum bicara mahu ni. Tentang berlaku. Sebab saya pun ada prepare slide untuk ini. Jadi saya nak boleh cerita ni. Tak mungkin semuanya segalanya kita akan tahu masa ni. Jadi zaman Nabi. Mereka beriman dengan Al-Quran, mereka tahu memang bumi mereka percaya, bukan tahu. Mereka percaya, tapi mereka tak persoalkan. Sebab kalau nak persoalkan, tak ada means untuk menceritakan kejadian itu. Tidak ada alat untuk menceritakan. Jadi sains ada ilmu yang dynamic, yang sentiasa berubah. Tak macam agama. Sebab itu dalam agama kita ada ibadah mahdhah, kita ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang kekal, sembahyang misalnya. Sampai orang tanya kepada Nabi, jawapannya Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersolatlah kamu bagaimana kemudian aku solat. Untuk menerangkan dia solat ini, ada 2-3 mazhab, 4 mazhab berbeza. Tetapi dalam ibadah mahdhah, kita hanya buat apa yang disuruh ya. Tapi dalam lain-lain ibadah, kita buatlah apa saja selagi dia tak dilarang. Mencari makan rezeki di dunia inilah, mentadbir ya. Yang sentiasa berubah. Dulu zaman dulu mana ada komputer, mana kalau kuliah tak ada macam ni, tak ada pakai Zoom, dah tak ada. Jadi kepada saya, soalan tadi lah, alam ini ada tabi'inya. Dan tabi'i itu dulu kaji. Tetapi sama ada sudah sampai masanya kita nak kaji, itu jawapannya belum. Sebab dunia ni belum kiamat lagi. Dia masih dalam betul lagi. Dan banyak lagi perkara ni. Ni kita bincang sekarang 5G. Bila 5G datang besok, macam-macam ni. Kalau tengok, saya bincanglah 5G ni. Kemudian 4IR, the Fourth Industrial Revolution yang berlaku ni kerana just untuk preparation akan datang. So my response pada soalan saudari tadi adalah alam ini ada tabi'i. Tetapi sejauh mana kita boleh memahami alam ini, ini ilmu kita ni statis saya ya. Ilmu Allah itu satu lautan. Jadi macam mana ilmu yang statis ini nak menyuruh semua-semuanya.
Allah Ta'ala kata, kamu tambahlah kamu bincanglah. Kalau kamu jadikan laut ni, kalau kamu jadikan pokok-pokok semua ni sebagai tinta, sebagai pen, tak akan habis untuk menulis ilmu Allah ini. Betul lah. Okey, saya tak tahu sama ada memenuhi jawapan memuaskan tidak tu. Oh, faham tak? Okey. Terima kasih. Okey, sama. Kita dah 6.40 jam saya lah. Okey. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa hari Khamis. Kalau nak berhubung dengan saya, gunakan email saya ataupun dekat ujung slide saya tu ada handphone saya. InsyaAllah setakat yang jam tu. Saya bantu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Thank you, Datuk. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk.